Okey, okey. Terima kasih. Sama. Alright, Dr. Jah, hands over to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kafizah dan juga terima kasih ya tuan rumah Dr. Mahfuzah bagi pihak SMMTC. Juga saya panjangkan ucapan ribuan terima kasih kepada yang berusahakan Profesor Madya Dr. Sabihatun dan sebagaimana yang telah kita maklum tadi, Prof. Syuhada juga ada di sini dan rakan-rakan akademik yang lain lah. Mungkin kami akan jalankan secara lebih santai lah, bukan macam masuk lecture macam student masuk lecture. Betul, setuju. Dr. Hadijah, maaf mencelah. Kita santai kan? InsyaAllah. Alright. Saya nak maklumkanlah bahawa kita punya school ni sangat unik. Kita ada dua bidang, SNT dan juga non-SNT. So saya kempen kawan-kawan kita ni, semua tahun ni kita adakan sebab yang ini penting untuk semua staf akademik. Cara kita mengurus harta intelek, which is non-tangible and tangible as well kan. Contoh kalau macam kawan-kawan kita yang non-SNT, saya nak galakkanlah, mohon Dr. Hadijah highlight jugalah kawan-kawan kita punya macam research survey instrument, model, framework, semua kita boleh copyrightkan dan lain-lain lagi. Itu sajalah makluman sebab kita tahu SNT ni clear kan, kalau dia punya courseware ke, apps ke memang boleh di pattern VIP kan. Okey, terima kasih saja. Okay, terima kasih Dr. Sabi. Satu lagi, dalam sesi kita pagi ni ada international staff tak? Kita ada seorang actually, tapi tak sure Dr. Abbas ada tak? Tak join. Tak join lah, Dr. Abbas tak join. Sebab kalau tak join tu memang nak terus cakap bahasa Melayu santai-santai je. Kalau ada boleh, silakan. Kita memang conduct fully in English lah. Okay, thank you Dr. B. Alright. Okay, sebelum kita mula sesi hari ni, nak minta tolong dekat chat kolom tu Dr. Fizah ada share untuk jawab Google Form. Yang tu sebenarnya adalah survey untuk ICC sendirilah. Kita nak tengok tahap kefahaman IP di kalangan staf UUM ni sejauh mana supaya kita boleh cater nanti training yang bentuk bagaimanakah yang diperlukan oleh staf. So minta kerjasama semua staf SMMTC untuk respon kepada Google Form tu dulu sebab nanti at the end of the program nanti ada satu lagi. Kita nak tengok je sama ada improvement ataupun tak ada. Okay, terima kasih. Okay, sambil-sambil tu saya mulakanlah untuk sesi hari ini. Untuk staf yang belum pernah sampai ke ofis kami di ICC, boleh cari kami nanti di sebelah RIMC dan di atas pejabat SECMA di bangunan pusat convention. Dan ini merupakan sebahagian daripada ini merupakan fungsi ICC. Kalau kita tengok yang color pink tu, dia lebih kepada pengurusan harta intelek dan selanjutnya pengkomersialan daripada pendaftaran harta intelek. So maknanya fungsi utama yang ICC dipertanggungjawabkan adalah untuk membantu semua staf universiti. Okey, bagaimana untuk menguruskan hak harta intelek sehingga ke peringkat pendaftaran. Dan juga jika produk atau servis yang dihasilkan oleh rakan-rakan akademik tadi mempunyai potensi yang baik untuk pengkomersialan, ICC juga berperanan di sini untuk membantu proses pengkomersialan tersebut sehingga berjaya. Okey, ni untuk tim tahun 2020 di ICC. Saya terus pergi kepada functional chart. Di sinilah kita ada pengarah kita, Profesor Madya Dr. Faizal Omar. Okey, Dr. Faizal juga sebenarnya selain daripada bertanggungjawab terhadap keseluruhan operasi ICC, beliau juga bertanggungjawab lebih kepada aktiviti pengkomersialan. Dan bersama aktiviti pengkomersialan nanti dia pegawai yang
dipertanggungjawabkan untuk menguruskan specifically berkaitan dengan pengkomersialan adalah Encik Azri. Dan saya percaya ramai di antara rakan-rakan akademik juga telah mengenali Encik Azri. Dan di bawah unit untuk pengurusan harta intelek itu diketuai oleh saya sendiri dan dibantu oleh Dr. Fizah lah. Jadi makna kata kalau rakan-rakan akademik yang hampir menyiapkan grant penyelidikan ataupun mungkin yang dah baru siap tapi belum ada lagi memfailkan apa-apa IP, tak kira lah dia jatuh dalam kategori mana tu, bolehlah kontak kami. Di sebelah kanan tu, di sebelah kanan skrin adalah nombor-nombor extension kami di ICC yang rakan-rakan semua boleh hubungi dari semasa ke semasa. Okey, Dr. Fizah minta tolong share lagi, ada Dr. Ipin tanya untuk link ke Google Form. Okey, yang ni adalah tim di ICC. Yang ni pun saya skip lah sebab yang ni sebenarnya dia lebih kepada seluruh proses daripada mula seseorang penyelidik itu mendapat grant penyelidikan dan setelah tamat ataupun hampir tamat di peringkat RIMC, sekiranya ada hasil daripada penyelidikan itu berpotensi untuk kita daftarkan ataupun beri perlindungan harta intelek, maka daripada RIMC itu tugas selanjutnya adalah datang kepada pihak kami, ICC, dan apabila berlaku pengkomersialan kepada hasil penyelidikan itu nanti, kalau startup dia sebenarnya dikendalikan oleh SEDI, tetapi kalau spin off yang tu masih lagi di peringkat ICC dan juga ada beberapa pihak lain yang turut terlibat nanti. Okey, so ini adalah apa perkara yang penyelidik lazimnya perlu lakukan dan juga yang ni lebih kepada apabila dah ada protection of IP dan dah nak peringkat kepada pengkomersialan. Dan di manakah, di tahap manakah proses atau produk yang dihasilkan oleh tuan-puan tu perlu berada untuk kita dapatkan bantuan yang bersesuaian lah. Sama ada dia memang masih lagi di bawah pemantauan ICC, di mana di peringkat ini juga terdapat geran-geran yang kami akan maklumkan daripada semasa ke semasa lah yang bersesuaian dengan produk ataupun proses yang telah dihasilkan oleh tuan-puan berdasarkan hasil geran penyelidikan tadi. Okey, so saya terus saja pergi kepada konsep IP sebab tadi Profesor Madya, Dr. Sobi juga ada menyatakan SMMTC ni unik sebab staf akademik dia terdiri daripada gabungan yang berlatar belakangkan SNT dan juga non-SNT. Jadi roadshow pada hari ini adalah untuk menjelaskan dahulu konsep harta intelek secara keseluruhan lah. Maknanya kami tak specifically fokus kepada copyright saja. Okey, kita masukkan juga untuk kategori industrial property dan apa cabar-cabar harta intelek yang lain. Okey, so secara umumnya harta intelek ni dalam bahasa yang mudah ialah hasil daripada kreativiti minda kita lah. Okey, dan kenapa ada apa dengan harta intelek ni? Kenapa yang nak ICC sibuk-sibuk buat roadshow supaya rakan-rakan akademik semua boleh datang untuk minta khidmat nasihat dan juga perkhidmatan lah untuk kita memfailkan pendaftaran harta intelek. Okey, sebenarnya kalau kita letak kepentingan harta intelek berbanding dengan harta-harta sedia ada yang lain lah yang dalam bentuk yang kita boleh nampak rumah, kenderaan, wang ringgit, saham dalam syarikat, sekarang ni emas tengah murah, so ramai juga yang kempen beli emas, sama ada emas perhiasan ataupun emas dalam bentuk bar ataupun wafer. Okey, so dengan kata lain sebenarnya nak tunjukkan harta intelek tu dia sama juga seperti harta-harta kita yang dalam bentuk kita boleh nampak, sama ada harta alih ataupun harta tak alih. Kalau harta tak alih tu yang duduk macam bangunan yang kekal, harta tak alih termasuklah macam benda-benda yang boleh bergerak lah, termasuklah macam kenderaan,
saham, duit, emas dan sebagainya. Yang mana harta tadi dia mempunyai nilai tertentu. Sama jugalah harta intelek ni, dia mempunyai nilai yang tertentu. Kalau harta dalam bentuk boleh alih ataupun tak boleh alih tadi tu, dia boleh dimiliki, dijual beli, disandarkan kepada pihak institusi keuangan, diwariskan, sama juga konsep dia. Harta intelek pun dia mempunyai ciri-ciri yang sama dengan harta yang biasa yang kita fahami dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Okey. So kenapa undang-undang memberikan pengiktirafan dan perlindungan kepada harta intelek? Harta intelek ni antara lainnya peranan dia adalah dia juga sebagai salah satu bentuk modal, dan kemudian dia berperanan untuk menggalakkan aktiviti R&D lah, inovasi dan sebagainya. Boleh digunakan sebagai salah satu medium pengiklanan dan juga pemasaran kepada produk atau proses. Dia juga adalah bertujuan untuk melindungi daripada orang mencuri hak kita, iaitu free riders lah. Kemudian harta intelek ini juga boleh menghasilkan pengikut yang setia, especially kalau kita tengok certain trademark cap dagang, dia ada pengikut-pengikut setianya yang tersendiri. Dan selain daripada itu, yang paling utama lah sepatutnya kalau harta intelek ni dalam konteks kalau kata aktiviti pengkomersialan, dia lebih berasaskan kepada untuk kita mendapatkan keuntungan. Okey, so ini antara lain kenapa undang-undang memberikan perlindungan kepada hak harta intelek untuk memastikan keadilan sentiasa terpelihara, juga sebagai satu apa kita panggil galakan untuk innovators menghasilkan inovasi-inovasi yang berterusan lah untuk kepentingan masyarakat umum secara keseluruhan, dan juga untuk membantu dalam meluaskan perlindungan undang-undang tadi terhadap perkara-perkara, termasuklah juga kalau kita tengok di sini unrecorded cultural expression, yang tu juga termasuk dalam perlindungan harta intelek. Contoh kalau kata macam permainan-permainan tradisi rakyat Malaysia, for example, kita ada macam mungkin permainan wow, wayang kulit, mak yong dan sebagainya, yang tu sebenarnya juga turut termasuk dan dilindungi sebagai harta intelek negara. Okey, so kita terus tengok kepada komponen utama dalam harta intelek ni. Di Malaysia kita ada 3 jenis, iaitu hak cipta yang lebih menekankan kepada perlindungan terhadap karya-karya kesusasteraan. Kategori hak cipta ni di akhir sesi ni nanti saya akan terangkan dengan lebih terperinci. Okey. Yang kedua, kita namakan sebagai harta perindustrian. Harta perindustrian ni dia juga merupakan salah satu daripada komponen harta intelek. Okey. Harta perindustrian ni dia lebih kepada bentuk patent, trademark, industrial design, geographical indication, layout designs of integrated circuit. Sebenarnya ada lagi yang lain, tapi ini merupakan 5 yang utama yang kita lindungi di Malaysia. Dan apa beza copyright dengan industrial property? Untuk industrial property, syarat perlindungan di Malaysia wajib melalui pendaftaran yang kita kena filekan di MyIPO, Perbadanan Harta Intelek Malaysia. Untuk copyright nanti saya explain kemudian. Dan selain daripada 2 kategori iaitu copyright dan industrial property tadi, kita ada satu lagi kategori yang tidak ada peruntukan khusus dalam statut di Malaysia, tetapi sebenarnya dia tetap juga dilindungi oleh undang-undang, tetapi perlindungan undang-undang ni datang dalam bentuk perlindungan secara common law. So bila peruntukan secara common law tidak ada statut khusus, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip Undang-Undang Inggeris dan juga kes-kes yang telah diputuskan di Mahkamah Malaysia dan juga Mahkamah Inggeris, kita tetap melindungi kategori harta intelek di bawah common law ni, iaitu trade secret. Okey, trade secret ni nanti pun saya akan bincangkan apa yang dimaksudkan sebagai trade secret.
passing off the extension daripada trademark tapi kategori yang tidak didaftarkan secara rasmi di MyIPO. Kemudian untuk unfair competition, dia lebih kurang juga kalau kata ada orang tiru produk kita kena tengok dia jatuh di bawah mana, sama ada di bawah passing off kalau bagi trademark, kalau selain daripada trademark tu dia mungkin jatuh di bawah unfair competition, dan juga yang keempat misappropriation doctrine, maknanya penyalahgunaan lah terhadap hak harta intelek yang telah kita lindungi menurut peruntukan undang-undang di Malaysia. Okey, so yang ni secara ringkas tetapi secara keseluruhan. Kalau satu jenis produk sahaja yang kita hasilkan, di dalam satu jenis produk tu, dia ada lebih daripada satu jenis harta intelek. Contoh kalau yang terpapar di skrin tuan-puan sekarang ni adalah Coca-Cola kan. Untuk Coca-Cola ni dia ada copyright protection untuk logo dan script design yang tulis Coca-Cola yang unik tu. Kemudian at the same time, dia juga protect di bawah trademark untuk logo dan script design, dan juga satu lagi adalah bentuk distinctive shape of Coke bottle tu, yang tu dia daftar, dia lindungi di bawah trademark. Kemudian patents, okay, untuk patent, Coca-Cola dia melindungi method of making barrier coated plastic container. Sebab Coca-Cola yang asal pada mulanya diperkenalkan tu adalah dalam bentuk botol kaca. Kemudian dari masa ke semasa mereka membaharui sehinggalah mereka mula memperkenalkan botol plastik. So untuk barrier coated plastic container tu telah patentkan. Okey, kemudian trade secret untuk formula menghasilkan minuman Coca-Cola tu dilindungi di bawah trade secret. Kenapa trade secret dan apa beza trade secret dengan patent? Untuk patent dia ada had masa yang tertentu. Dan selepas had masa tersebut, bila dia dah masuk dalam public domain dalam konteks harta intelek bermaksud sesuatu harta intelek itu tidak lagi dilindungi oleh undang-undang. So pada waktu tu dia dah jadi public domain. Bila public domain, semua orang di seluruh dunia ada akses dan boleh menggunakan sebarang maklumat yang terkandung dalam patent yang dah luput tarikh perlindungan tadi untuk orang lain pula meniru dan menggunakan maklumat tersebut. Tapi beza dengan trade secret, maknanya dia tak kongsi dengan siapa-siapa. Jadi trade secret ni makna kata sehingga berakhirnya dunia lah, barulah tamat perlindungan terhadap trade secret tu tadi. Okey, dan yang seterusnya adalah design. Cumanya Coca-Cola pada waktu dia mendaftarkan bentuk botol di bawah perlindungan design, kelemahan undang-undang pada waktu itu ialah untuk design dia bagi untuk satu tempoh tertentu dan memang tak boleh diperbaharui selepas tu. Sebab tu bila dia come up dengan bentuk yang ada perubahan sedikit daripada bentuk asal tu, mereka telah daftar di bawah trademark. Sebab trademark ni dia boleh diperbaharui sampai bila-bila lah, bagi setiap 10 tahun tempoh perlindungan. Okey, kemudian kita pergi yang pertama di bawah kategori harta perindustrian adalah patent lah. Patent yang paling penting sebenarnya di antara kesemua kategori harta perindustrian. Tetapi patent juga merupakan syarat-syarat yang paling ketat untuk sesuatu patent itu diberikan kepada seseorang inventor. So patents ni dia sebenarnya dia protect invention. Invention tu maksud dia apa-apa idea daripada seseorang inventor yang menghasilkan satu penyelesaian kepada masalah tertentu dalam bidang teknologi. So patent ni dia mestilah satu reka cipta yang boleh menyelesaikan masalah tertentu dalam bidang teknologi. Okey. So patent ni dia boleh terdiri daripada dua kategori, sama ada produk ataupun proses. Okey. Kalau contoh yang saya bagi di sini, kalau untuk produk tu adalah food container. Yang food container tu kalau dia memenuhi 3 syarat patent iaitu baru, melibatkan langkah mereka cipta dan juga
boleh digunakan dalam mana-mana industri tu, bila memenuhi 3 syarat tadi, dia boleh mendapat perlindungan paten. Pada masa yang sama, proses juga boleh dipatenkan. Contoh kalau kata food container tadi, method for manufacturing microwavable food containers, yang tu adalah merujuk kepada proses. Sekiranya proses ni tadi juga memenuhi 3 syarat paten, dia juga boleh didaftarkan ataupun mendapat perlindungan paten. Okey, apakah syarat pertama untuk mendapatkan perlindungan paten bagi sesuatu reka cipta? Yang pertama, syarat dia baru. Baru untuk kategori paten, kita kena buat patent search. Kan kalau kita nak apply grant yang ditawarkan di bawah KPT, sekarang ni dah memang menjadi syarat KPT yang disalurkan maklumat itu melalui RIMC universiti masing-masing lah kan. Perlu buat carian paten dan juga perlu masukkan maklumat tu di dalam borang permohonan grant tersebut. Untuk requirement oleh KPT, kita mesti membuat carian paten menggunakan lens ORG yang selalunya kalau roadshow untuk carian paten ni disampaikan oleh Dr. Ruzino. Okey. Walau bagaimanapun, syarat yang dikenakan oleh pihak KPT dan juga RIMC UUM menggunakan website daripada lens ORG itu, penyelidik hanya dikehendaki untuk membuat carian paten yang sama dengan reka cipta yang kita masukkan dalam cadangan grant tadi, grant penyelidikan tu adalah setakat negara ASEAN sahaja. Okey, kita kena banding sama ada our proposed invention tu whether or not it have any similarity with any other invention already registered in any ASEAN countries. Okey, ASEAN Tetapi dalam konteks kalau nak filekan patent melalui ICC, okey, sebab yang ini adalah requirement satu dunia, patent search tadi kita kena cari di seluruh dunia. Maknanya syarat baru di sini tu, invention yang kita propose untuk dapatkan perlindungan patent tu, dia tak boleh sama dengan mana-mana invention lain yang telah ada di seluruh dunia. Okey, tapi yang ada tu maknanya exactly yang sama dengan apa yang invention lain telah patentkan di seluruh dunia. Sekiranya ada modification yang boleh melepasi 3 syarat ni, okey, walaupun invention itu kita nampak sama tapi kita boleh justify apa ciri-ciri perbezaannya, dia masih lagi boleh melepasi untuk mendapatkan syarat perlindungan patent. Okey. So maksud baru di sini, dia mestilah belum pernah didedahkan dalam mana-mana bentuk di mana-mana tempat di seluruh dunia. Itu syarat yang pertama. Sebab kalau pergi ke My IPO pun, untuk patent ni, syarat nombor 1 yang patent examiner akan tengok adalah syarat novelty ataupun new tadi. Kalau dia tengok, oh benda ni, invention ni, dah banyak dah orang lain buat, di situ maknanya bila patent examiner, dia sendiri buat patent search melalui database. Kalau kita di My IPO, kita memang ada database patent dan juga setiap kategori IP yang lain tu ada di dalam database My IPO. Kalau dia tengok ada persamaan, maka dia ambil masa lah untuk tengok syarat yang seterusnya, iaitu inventive step, dan juga syarat yang terakhir iaitu industrial application. Okey, syarat yang kedua, kalau kata syarat novelty ataupun syarat baru tadi dah selesai, maknanya reka cipta yang kita propose untuk dapatkan perlindungan patent tadi memang tak sama dengan apa-apa invention lain yang ada, yang sedia ada dipatentkan di seluruh dunia. Syarat yang kedua, kita kena pastikan invention kita itu memenuhi syarat langkah mereka cipta, inventive step. Apa yang dimaksudkan syarat mereka cipta di sini? Rekaan kita tadi tu ataupun langkah mereka cipta tadi mestilah tidak ketara dalam konteks kalau kata kita dalam teknologi komunikasi, contohnya teknologi komunikasi, kalau kita tanya penyelidik lain yang juga daripada bidang teknologi komunikasi, dengan melihat kepada invention kita itu tadi, rakan penyelidik kita yang lain tu dia tak dapat agak ataupun dia sendiri tak dapat nak huraikan apakah inventive step yang ada dalam
invention kita tu, pada ketika itu barulah inventive step tadi telah dipenuhi. Tapi katalah produk kita tadi, kita bawa kepada mana-mana rakan-rakan yang sama bidang, dengan melihat saja produk yang kita tu, rakan lain tadi dia boleh menguraikan ataupun menjelaskan semula bagaimana nak menghasilkan produk kita yang kita cadang untuk patentkan tadi. Pada ketika itu maknanya langkah mereka cipta ataupun inventive step tadi gagal lah. So bila gagal, di peringkat IPO sendiri, untuk step inventive step ni lah yang selalunya menyebabkan sesuatu produk atau proses gagal untuk mendapat perlindungan patent. Okey, tapi jangan susah hati sebab dalam akta patent kita di Malaysia, kalau sesuatu invention kita tu gagal memenuhi untuk syarat yang kedua iaitu inventive step ni tadi, kita ada pilihan untuk daftarkan dia sebagai utility innovation. Okay, lepas ni saya explain utility innovation. Dia sebenarnya adalah kita kenali sebagai petty patent ataupun patent kecil lah. Kenapa patent kecil? Sebab dia aspek yang mula-mula tadi macam sama, tapi dia gagal untuk penuhi syarat yang kedua, inventive step. Dan syarat yang ketiga, industrially applicable ni, setiap invention yang kita hasilkan tu mestilah boleh diguna di dalam mana-mana industri dan boleh dihasilkan secara besar-besaran, mass produce. So itu 3 syarat patent. Okay, so yang ni adalah contoh bagaimana sesuatu produk atau proses itu boleh mendapat perlindungan patent. Kalau tengok dekat skrin belah kiri tu, fridge friendly pizza box. So dia sebenarnya apa technical solution yang dia selesaikan di sini? Apa masalah teknologi? Sebenarnya di sini dia nampak tak yang dia ada buat dot tepi tu untuk mudahkan kita lipat-lipat kotak tu. So kalau yang konvensional kotak tu mungkin tak boleh dilipat so dia hasilkan kotak yang mudah untuk dilipat tanpa mengoyakkan kotak tersebut. Yang ni dapat perlindungan patent. So kalau yang sebelah kanan ni kita tengok tall makeup chair, maknanya dia buat sedikit modification, innovation terhadap kerusi. Maknanya kalau kita tengok di sini dia ada detachable backrest, convenient storage bottom net, cell phone holder dan sebagainya lah. Okey, di situ So yang ni juga dia dapat patent protection untuk invention kerusi tadi. Okey, yang ni saya nak share sikit. Ni adalah contoh dua universiti. Sebenarnya banyak sangat daripada universiti-universiti lain. Kalau kita tengok yang di sebelah kiri tu daripada UniKL, kalau tak silap saya, dia berkaitan dengan kerusi dan meja study yang adjustable lah. Okey, kalau yang di sebelah kanan ni, dia adalah tim daripada UTM. Kita tengok dekat sini dia hasilkan inovasi dan modification kepada kerusi roda tu. Kerusi roda. Okey, banyak juga contoh-contoh lain dan in fact dalam especially kalau dalam teknologi communication pun sebenarnya banyak produk-produk dan proses yang berjaya dipatentkan sama ada di dalam Malaysia ataupun di seluruh dunia. Okey, walau bagaimanapun patent ni dia ada juga limitasi dia. Okey, untuk 4 kategori ni kalau kita hasilkan sebaik mana pun, yang ni memang termasuk dalam kategori tak boleh dipatentkan. Kenapa tak boleh dipatentkan? Sebab undang-undang kata tak boleh patent. Kenapa? Dia ada justifikasi sebab benda ni adalah untuk kemaslahatan sejagat. Okey, so yang pertama berkaitan dengan discoveries, scientific theories and mathematical methods. So kalau kata kita macam contoh satu ketika dulu kita ada yang adik pintar tu, adik putra kan kalau tak silap tu. Dia hasilkan satu mathematical methods yang tu memang tak boleh dilindungi di bawah patent. Kenapa? Sebab justification dia ialah ini adalah berkaitan dengan perkembangan ilmu yang tidak menekan kepada profit oriented. Jadi kalau kata semua benda kita patentkan, maknanya nanti perkembangan ilmu itu akan terhalang disebabkan oleh
monopoly rights yang kita bagi kepada inventor yang menghasilkan invention yang sedemikianlah. So kategori yang pertama ni tak dibenarkan untuk patent oleh undang-undang. Yang kedua yang berkaitan dengan schemes, rules or methods for doing business, performing purely mental acts or playing games. Kalau kata games tetapi dia bukanlah purely mental acts. Pada ketika itu dia boleh di protect bawah patent. Tapi kalau kata purely mental acts or playing games saja, yang tu tak boleh dipatentkan. Termasuklah methods for doing business. Okay. Kemudian plant or animal varieties or essentially biological process. Yang ni kenapa? Sebab plant ataupun animal varieties ni dia ada perlindungan di bawah Akta Plant Variety Act. Tetapi yang ni tidak termasuk sebagai dia termasuk sebagai salah satu kategori harta intelek tapi tidak di bawah pentadbiran MyIPO, tapi yang tu adalah di bawah pentadbiran Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian untuk plant variety. Tapi kalau untuk animal variety, setakat plant or animal variety or essentially biological processes ni, yang ni dia termasuk dalam kategori non-patentable invention. Dan yang terakhir adalah methods for the treatment of human or animal body. So kalau kata invention kita itu adalah berkaitan dengan langkah-langkah ataupun cara, kaedah untuk merawat manusia ataupun haiwan, invention yang sedemikian juga tak dibenarkan untuk dipatentkan. Okey. So yang ni adalah sambungan daripada patent tadi, iaitu utility innovation. Saya maklum tak tadi kalau untuk patent perlindungan dia adalah 20 tahun daripada tarikh mula-mula difailkan. Ataupun kalau daripada tarikh granted adalah 15 tahun. Kenapa? Sebab proses pemfailan patent ni, once kita filekan SOP di MyIPO, dia perlu masa 5 tahun sebelum dia bagi keputusan sama ada patent granted ataupun patent rejected. Okey? Kalau kata perlindungan nak dikira daripada tarikh granted, maka dia ada 15 tahun. Tapi kalau dikira daripada tarikh mula difilekan tu, perlindungan yang diberikan once patent granted adalah 20 tahun. Okey. Untuk utility innovation ni, yang saya maklumkan tadi, bila dia tidak memenuhi, reka cipta tadi tidak memenuhi langkah mereka cipta, iaitu kriteria yang kedua. Okey? Sebab tu dia dikenali juga sebagai patent kecil lah. Okey, patent kecil. Kemudian okey, untuk syarat patent, kalau untuk kita memfailkan permohonan patent di MyIPO, syarat dia adalah untuk kita buat patent search dengan mencari patent-patent yang telah ada di seluruh dunia sekiranya bersamaan dengan invention yang kita nak cadangkan untuk difailkan untuk patent. Tetapi untuk utility innovation tu, okey, dia hanya perlu buat dengan reka cipta yang berada di dalam Malaysia saja. Sebab taraf utility innovation ini tidak menyamai dengan invention yang kita bagikan di bawah perlindungan patent. Dan untuk utility innovation, dia dilindungi selama 10 tahun daripada tarikh pemfailan dan boleh diperbaharui 2 kali lagi. Dan setiap kali pembaharuan tu 5 tahun, 5 tahun. So total dia adalah 20 tahun juga. Patent boleh renew ke tak boleh renew? Tak boleh. Kenapa? Sebab patent dia berkaitan dengan invention that solve specific problem in the field of technology kan. So bila dia berkaitan dengan syarat teknologi itu, dia assume, undang-undang assume selepas 20 tahun teknologi itu akan obsolete. Dia akan jadi teknologi yang baru. Sebab tu untuk patent dia tak ada kemudahan untuk diperbaharui. So lepas 20 tahun dia akan tamat, dia dianggap sebagai public document, berada dalam public domain. Semua orang di seluruh dunia boleh akses kepada maklumat patent tersebut. Okey. So ini adalah contoh apa beza antara patent dengan utility innovation. Okey. Kalau kita tengok pensel yang dekat atas tu, okey, yang di bawah tu, gambar yang bawah, yang tu sebenarnya dapat boleh ataupun berpotensi untuk reka cipta tersebut dipatentkan.
Okey. Kategori yang seterusnya ialah trademark. Untuk trademark ni dia protect sign ataupun simbol okey. Sign, simbol dan sebagainya lah. Okey. Yang simbol yang macam mana tu ataupun tanda yang macam mana? Cap yang macam mana? Dia mestilah yang distinktif. Okey, yang distinktif. Okey. Yang orang lain bila kita tengok kita dapat membezakan cap tu kepunyaan siapa punya. Kalau kata dalam konteks manufacturer, bila kita tengok daripada cap dagang atau trademark tu, kita tahu oh cap ni adalah kepunyaan manufacturer yang ni ataupun cap ni belongs to orang ni yang punya. So untuk cap dagangan ni dia indefinite protection. Apa maksud indefinite protection? Selagi mana kita nak gunakan cap dagangan tersebut, kita boleh terus guna dengan syarat selepas daripada tarikh pendaftaran trademark tadi, bila dah sampai 10 tahun kita kena renew. So dia renewable bagi setiap 10 tahun. Okey. Tapi dia pun ada larangan juga. Jenis-jenis cap yang tak boleh didaftarkan sekiranya cap-cap yang dilarang yang menyebabkan kekeliruan kepada orang awam ataupun cap-cap yang mungkin akan menjadi satu isu yang menyalahi, kalau dalam konteks di Malaysia mungkin menyalahi sensitiviti sesuatu kaum ataupun agama ataupun mungkin akan jadi satu isu skandal. So pada ketika itu cap-cap ni lazimnya tidak akan dibenarkan untuk didaftarkan di MyIPO lah. Okay. So ini adalah sebelum tu ada perkembangan undang-undang bagi pelindungan cap dagangan ni. Sebab tu pada tahun 2019, 20 Disember 2019, kita dah mula kuatkuasakan Akta Cap Dagangan 2019 yang baru. So ada banyak perubahan-perubahan dalam akta yang baru ni dan termasuklah, okey, kalau sebelum ni kita hanya ada traditional mark traditional mark contoh kalau yang lazimnya yang kita daftarkan adalah sama ada trademark yang terdiri daripada letters, word, name, signature, numeral, devices, brand, heading, label, tiket tu, yang tu kita masuk sebagai traditional ataupun conventional mark lah. Contoh macam logo UUM ni, okay, Proton, yang ni di bawah ni adalah cap dagang untuk Coca-Cola. Okay, ini adalah yang konvensional ataupun tradisional lah. Okay, Petronas umpamanya. Tapi bila ada peruntukan Akta Cap Dagang 2019 yang baru, kita juga ini adalah trend di negara-negara yang lebih maju lah terutamanya, kita masukkan non-traditional trademark. So non-traditional trademark sekarang ni kita ada 4 kategori baru, iaitu shape of goods or their packaging, yang sebelum ni hanya mungkin tertakluk kepada design saja, tapi sekarang ni kita boleh protect di bawah trademark. Sebab design dia ada limitation, after certain times kita tak boleh renew. Okey, kemudian scent, bau. Bau juga sekarang ni kalau bau tu distinctive, kita boleh bagi ciri-ciri keistimewaan dan juga ciri-ciri signifikan dia lah. Yang tertentu kita boleh daftarkan sebagai trademark. Sound sebenarnya banyak negara lain, negara maju lah especially, dah lama dah juga protect bunyi ni. Okey, dan juga color. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kalau dari segi makanan saja pun, yang untuk shape of goods or their packaging ni, yang paling ketara ataupun paling mudah kita jumpa tu, contoh dia kalau yang kita tengok dekat, okey, kita tengok yang dekat bawah dia lah, botol Coca-Cola tu, yang tengah tu, potato chips daripada Pringles tu. Yang tu dia protect bawah trademark untuk apa ni? Untuk potongan, slice dan juga bentuk kepada potato chip tu, dan juga shape kepada coklat Toblerone. Okey. Kemudian kalau yang dari segi bau ni, kalau contoh kita di Malaysia yang paling mudah saya boleh bagi, saya rasa lah ada di antara kita yang especially kalau contoh orang yang pernah kena slip disc, macam saya lah kan, kita selalu tampal koyok kan. So koyok tu ada koyok yang ada bau kan. So bau tu itself mereka daftarkan di bawah trademark
Untuk sound ni kalau tengok yang bunyi tune Nokia handphone satu masa dahulu. Kemudian kalau perasan Metro Goldwyn Mayer. Okey. Yang ni selalu kalau kita tengok movie kan, yang bunyi singa dia singa mengaum The Lion's Roar tu. Okey, yang tu pun sebenarnya protect bawah trademark. Dan juga single colour. Single colour sebelum ni tak dibenarkan untuk daftar bawah trademark. Tapi sekarang ni dah dibenarkan. And in fact di Malaysia pun di bawah Akta 2019 yang baru ni kita benarkan single colour. Kalau contoh kat sini kalau yang biru ni dia di protect bawah trademark Tiffany. In fact dia panggil pun Tiffany Blue, Tiffany Blue. Kalau yang siapa-siapa yang minat dalam bidang fashion kasut kasut Louboutin yang dia gunakan red sole tu memang mahkamah dah isytiharkan red sole tu hanya boleh digunakan oleh Louboutin saja untuk kasut-kasut keluaran dia yang warna merah tu Okey, so itu perkembangan dalam trademark. Kemudian kita ada kategori yang selanjutnya berkaitan dengan design. Okey, untuk design ni dia special sebab dia protect visual features saja. Dia protect bentuk luaran yang sesuatu objek lah, okey, yang ada aesthetic value sama ada dalam bentuk 3D ataupun 2D. So dalam bentuk 3D ni sama ada shape or configuration ataupun 2D. 2D ni dia boleh termasuklah juga lukisan sama ada dalam bentuk patterns, garisan ataupun warna. Okey. Syarat-syarat untuk mendapatkan perlindungan di bawah design ni, yang pertama dia mesti memenuhi takrifan industrial design dalam akta. Kita ada Akta Industrial Design 1996. Kemudian dia juga mestilah baru di Malaysia ataupun di mana-mana tempat di seluruh dunia. Dan design tu sendiri tidak bertentangan dengan public order ataupun morality lah, sebab ada juga arca-arca yang dihasilkan oleh pengkarya-pengkarya ni, kadang-kadang dia menghasilkan bentuk-bentuk yang memalukan. Pada ketika itu pihak berkuasa ataupun IPO di Malaysia dia berhak untuk menolak daripada pendaftaran terhadap desain tersebut. Okey. So ini kalau tengok dekat bawah tu sama ada shape and configuration dalam bentuk 3D, pattern and ornamentation dalam bentuk 2D ataupun combination of 3D and 2D. Kalau contoh kita tengok pada packaging susu coklat yang ada contoh dalam skrin di bawah ni. Untuk design, protection yang diberikan oleh undang-undang adalah selama 5 tahun, tapi dia juga boleh diperbaharui 4 kali dengan setiap sekali pembaharuan tu 5 tahun. So total protection 25 tahun. Lepas 25 tahun dia justification dia sama juga dengan patent. Design tu orang dah tak suka dah nanti. Design tu dia obsolete. So sebab tu dia hanya bagi maksimum is 25 tahun. Lepas tu siapa-siapa mana-mana pihak di seluruh dunia dia boleh ambil lah contoh design tu untuk hasilkan produk mereka sendiri. Okey. So ni sebahagian daripada contoh yang boleh diprotect bawah design. Kalau kita tengok dekat bawah ni dia lukisan bunga. Contoh, kalau kata nak kaitkan dengan produk yang dah ada di UM setakat ni, kita ada 9 design protect untuk sintuk batik yang bermotifkan tema bunga kertas. Okey. Dan bagaimana penyelidik daftarkan ataupun protect di bawah design tu, mereka hasilkan dalam bentuk lukisan 2D lah. Okey. Untuk motif-motif bunga kertas yang kemudiannya dihasilkan dalam bentuk kain batik yang kita kenali sebagai sintuk batik. Okey. Kategori seterusnya adalah geographical indication. Okey, ada sedikit saja perbezaan dengan trademark tadi. Dia tetap juga protect sign ataupun simbol. Tapi apa beza dengan trademark? Di sini geographical indication dia ada elemen yang selanjutnya iaitu sign tu tadi mestilah berdasarkan kualiti dan reputasi kepada ciri-ciri produk yang dihasilkan itu, dia menjurus kepada geographical origin ataupun location. Maknanya
sign yang digunakan itu dia mesti menunjukkan dari mana asal produk itu datang, ataupun dengan kata mudah yang lain dalam bahasa orang awam yang gunakan, barang tu made in mana. Okay, so contoh kalau di sini kita tengok kita ada labu sayur, bila nampak labu sayur definitely orang-orang di Malaysia lah especially, kita terus tahu oh yang ni datang daripada Kuala Kangsar, Perak. Kalau harum manis kita dah tahu dah, disebut harum manis kita dah tahu dia mesti datang daripada Perlis. Boleh tak harum manis datang daripada mana? Thailand atau daripada Indonesia? Memang ada pun kalau di Indonesia dia panggil arum manis, AROM. Okay. So, tapi kita boleh identify lah apa beza arum manis Indonesia dengan harum manis Perlis tu, kita boleh letakkan ciri-ciri perbezaan. Mungkin bau dia, rasa dia, tekstur buah dia dan sebagainya lah. Okay, ni gambar-gambar yang ada di skrin ni sebenarnya antara geographical indication yang memang dah berdaftar di Malaysia. Kita ada Tenung Kopi daripada Sabah, Limau Bali, Sungai Gedong. Saya pun tak pasti Sungai Gedong ni, saya rasa macam dari Kedah. Okey, kemudian kita ada Sarawak paper. Okey, kategori yang terakhir dalam perbincangan hari ini untuk harta perindustrian adalah layout design of an integrated circuit. Okey, saya nak cerita lebih-lebih untuk integrated circuit ni pun, ni lebih kepada orang computing lah Tapi dengan kata mudah yang lain, undang-undang memberi perlindungan kepada susun atur reka bentuk asal 3D, okey, dalam motherboard komputer yang dihasilkan oleh pengkarya ataupun pencipta lah. Okey, so untuk integrated circuit ni dia melindungi, dengan kata lain dalam bahasa mudah saya gunakan, dia melindungi susunan susun atur dalam motherboard sesuatu komputer tu. Okey, tempoh perlindungan 10 tahun daripada tarikh dikomersialkan ataupun 15 tahun daripada tarikh dia dihasilkan. Okey, kemudian kita ada trade secret di bawah kategori perlindungan common law. Okey, trade secret ni dia melindungi apa-apa maklumat sulit yang ada value commercial, yang ada value commercial. So yang ada value commercial ni termasuklah kalau kata mereka dalam industri, termasuklah customer list, recipe, financial projection, business method, marketing plans, formula, devices. Okey, ataupun dengan bahasa mudah yang lain, saya pun tak pasti dalam audience pada hari ini daripada SMMTC. Contoh mudah saya suka je bagi contoh dalam filem The Devil Wears Prada tu, yang masa lupa dah nama watak utama dalam masa Meryl Streep tu, tapi saya dah lupa watak dia dalam movie tu. Bila dia nak dibuang daripada CEO syarikat yang dia ketuai tu, dia akan ada buat rundingan sedikit dengan presiden kepada syarikat tersebut. Dia kata kalau dia tak dikekalkan sebagai CEO, dia akan bawa semua potential customer dan supplier. So yang tu sebenarnya adalah merupakan trade secret. So trade secret ni apa-apa maklumat yang kita rasa sangat bernilai tinggi dari segi komersial lah, dari segi sekiranya dia dikomersialkan, tapi kita tak nak share maklumat tersebut, maka pada ketika itu kita protect dia secara trade secret. Okay. Cara macam mana kalau nak buat di UUM, boleh kontak ICC, nanti kami bagi tahu sebab benda ni sebab nama pun secret kan, dia sulit. Jadi kami di ICC sendiri bila kami terima contoh kalau kata formula yang sulit itu, staff ICC sendiri dia sendiri kena tanda tangan NDA lah, non-disclosure agreement, sebab maklumat tu hanya sampai kepada staf berkenaan dan staf berkenaan bertanggungjawab untuk merahsiakan maklumat tersebut. Hatta kalau kata tak sampai ke tangan kalau bukan pengarah yang proses benda tu, pengarah sendiri pun tak tahu apa maklumat yang terkandung dalam trade secret yang dihantar kepada kita. Okey, so
Ini kategori yang selanjutnya iaitu copyright. Okey. Copyright ni untuk makluman tuan-puan rakan-rakan akademik semua, ini sepatutnya adalah KPI bagi kita secara individu researcher ataupun kita nak bantu pusat pengajian kita dan PTJ kita untuk mencapai KPI tertentu lah pada setiap tahun yang lebih mudah untuk dapat berbanding dengan kategori harta perindustrian tadi. Okey, kenapa? Sebab copyright ni dia protect karya asli yang terdiri sama ada daripada karya kesusasteraan, karya muzik, karya seni, karya filem dan sebagainya. Okey, yang dihasilkan menggunakan titik peluh kita sendirilah. Titik peluh ni bukanlah bermaksud macam apa ni kena mengeluarkan macam kita pergi mencangkul dekat ladang contoh. Tapi titik peluh hasil daripada kreativiti minda kita. Okey. Untuk copyright, syarat di Malaysia dan juga syarat bagi negara-negara Commonwealth, dia adalah perlindungan secara automatik apabila syarat-syarat menghasilkan karya hak cipta itu dipenuhi. Makna kata, untuk hak cipta ni tak perlu pendaftaran. Tetapi Akta Hak Cipta 1987 Malaysia bermula pada tahun 2012 untuk menggalakkan kesedaran terhadap hak cipta dan untuk kita melindungi karya-karya yang kita hasilkan itu digalakkan oleh MyIPO untuk kita buat voluntary notification of copyright. So itulah sebenarnya yang diuruskan oleh ICC UUM sekarang ni. Kita buat voluntary notification dengan memfailkan pendaftaran copyright bagi karya yang dihasilkan oleh rakan-rakan akademik semua di MyIPO dan selepas itu rakan-rakan semua sebenarnya boleh menggunakan nombor pendaftaran copyright yang telah didaftarkan di MyIPO tadi. Sama ada contoh kalau kata kita daftar copyright dalam bentuk model kemudian model tu kita nak guna untuk publication artikel kita. So kita boleh rujuk kepada nombor pendaftaran copyright yang telah dikeluarkan oleh MyIPO tadi. Okey, apa syarat-syarat perlindungan untuk copyright ni? Yang pertama, dia mesti karya asli. Apa maksud karya asli di sini? Ada dua syarat. Tak boleh tiru daripada karya lain yang dah sedia ada. Tak boleh tiru. Dan yang kedua, mesti ada usaha yang munasabah di pihak kita sebagai penyelidik dalam menghasilkan karya tersebut. So bila dua kategori ini tadi dipenuhi, maknanya karya itu dianggap dari segi perspektif undang-undang dianggap telah memenuhi syarat asli. Okey. Syarat yang kedua, karya tadi mestilah dihasilkan dalam bentuk bahan, dalam bentuk yang tangible, dalam bentuk yang kita boleh tengok, nampak, pegang, rasa. Contohnya, maknanya untuk karya copyright, kalau setakat idea, kita sembang-sembang idea nak buat sekian-sekian benda dengan rakan-rakan yang lain, yang tu tak boleh protect. Contoh, kalau kata kita sembang nak menghasilkan satu manuskrip lah contoh. Dan manuskrip tu kita nak buat tema dia gini. Tapi kita sembang saja dekat kafe. Kawan-kawan yang lain duk dengar ni, idea yang kita buat ni. 3 bulan lepas tu, kawan yang tu dia mungkin hasilkan filem ataupun dia hasilkan novel ataupun dia hasilkan buku. Bila kita tengok, alamak tema dia sama benda dengan yang kita cakap dekat kafe 3 bulan yang lepas. Yang tu, pada ketika itu, kita boleh tak ambil tindakan terhadap rakan-rakan yang dah hasilkan buku ke, novel ke ataupun filem? Tak boleh. Sebab itu hanyalah sekadar idea. Bagaimana nak protect idea tadi? Dia mesti ditransform dalam bentuk material, dalam bentuk bahan. Contoh yang idea tadi ditransform dalam filem. So filem itu kita protect bawah copyright. Ditransform dalam bentuk novel. Novel tadi dia dapat perlindungan copyright. Itu maksud syarat yang kedua ni. The work has been written down, recorded or reduced to material form. Sama juga kalau kata dengan music. Kalau music tu maknanya kita kena recordkan. Kalau kata music yang tak ada daripada mana-mana, kita sendiri yang compose music tu. So pada masa kita nak compose music itu, kita juga kena recordkan. Okay? Kemudian syarat yang ketiga, penghasil karya, creator tu dia mesti merupakan orang yang berkelayakan dari segi dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta di Malaysia. Okay? Maknanya dia mesti warga negara. Kalau
bukan individu. Kata-kata kita ada syarikat. Syarikat kita nak menghasilkan filem. Syarikat tu sendiri dia boleh daftarkan copyright untuk filem tu atas nama syarikat tu sendiri. Okey. Kemudian kategori kalau kata penghasil tu bukan warga negara Malaysia, tapi kerja hasil karya tu dihasilkan di Malaysia, pada ketika itu juga dia memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan copyright. Okey. Kena laju-laju sikit kot. Belum lagi kan? Okey. Ini adalah contoh-contoh kategori karya-karya dalam copyright. Okey, tadi Dr. Sobi ada mention kan? Saya terus pergi kepada yang ni originality dia lebih kepada technicality isu undang-undang lah ni untuk menghasilkan sesuatu karya. Sebab tu kalau borang-borang yang sampai kepada kami di ICC, kita akan semak lah kalau kita rasa ada keserupaan dengan hasil karya sedia ada tu, selalunya Dr. Fizah dia memang akan kontak balik pemohon, tanya untuk pastikan kalau kata ada rujukan yang dibuat kepada mana-mana karya lain, kita akan minta supaya karya rujukan yang asal tu dilampirkan dalam borang permohonan copyright. Okey, ini adalah contoh lebih detail lah bagi setiap karya yang boleh dilindungi di bawah hak cipta. Terutama yang penting kita sebagai staf akademik, dia mungkin bawah kategori literary tu, karya kesusasteraan. Kenapa? Sebab contoh, our own lecture notes dengan syarat kita tak copy paste orang lain punya, yang tu juga ada copyright. Kenapa ada copyright? In terms of arrangement yang kita buat dalam PowerPoint notes, contohnya, itu adalah hasil usaha kita sendiri kan. Jadi yang tu sebenarnya boleh dilindungi di bawah hak cipta. Kemudian kalau kita tengok kat sini, novel, story, books, pamphlet, manuscript, poetical works, sermons, speeches, broadcasting scripts, choreographic works, letters, lectures, lecture notes, examination question. Dr. Sobi, your school examination question tu, yang tu pun ada copyright juga. Okay, tables or Kalau macam tu kita assign HEA lah apply. HEA apply. Sebab kita, soalan exam kita kan available online kan. So orang lain boleh access dan kita pun tak tahu siapa yang guna soalan kita tu tadi. Okay, untuk komputer program juga dia boleh protect bawah copyright, especially kalau source code, framework. Kan you all di School of Communication, saya percaya mungkin ada juga you all yang buat, mungkin buat video ke, kemudian upload ke YouTube ke. Okay, maknanya sebelum upload ke YouTube tu, bawa dulu video-video tu ke ICC. So, untuk kami tengok dulu sama ada boleh protect bawah copyright ataupun tak. Sebenarnya kan tadi dia automatic protection. Tapi kalau yang automatic protection tu in terms of memenuhi KPI kita tak dapat lah. Sebab macam mana kita nak approve? So sebab itulah yang untuk kategori copyright ni kita minta semua rakan-rakan akademik isi borang IP. Borang IP tu borang ICC 01 yang ada dalam website Pusat Inovasi tu, bawa dekat kita. So kalau berjaya untuk didaftarkan sebagai copyright nanti, maknanya kita juga telah memenuhi KPI yang dikendaki oleh pihak universiti tu. Okey. Kemudian bagi those yang memang duk minat ataupun mungkin di communication ada juga duk ambil gambar kan, ambil gambar sendiri tu, yang tu juga kita boleh masuk. Kalau untuk gambar kita masuk bawah kategori karya seni. Okey, kalau yang muzik untuk karya muzik lah. Filem untuk filem, sound recording juga untuk sound recording. Yang untuk broadcast ni kalau kata you all ada macam Skimpa selalu buat karya penyiaran ni kan. So yang tu juga kalau in fact kalau dihasilkan dalam bentuk virtual reality ataupun augmented reality tu, yang tu juga boleh masuk dalam kategori copyright. Dan Dr. Khadijah nak tanya, kalau macam dekat dalam MMTC pun ada beberapa kumpulan yang aktif dalam fotografi kan. ya. Macam ambil gambar tu letak watermark tu, lepas tu berlakulah kata orang guna gambar tu tanpa izin. Tapi dia tak pernah file for copyright punya application pun, masih boleh ambil tindakan ke? Boleh.
Dia letak watermark je. Ya, guna watermark tu pun je boleh. Sebenarnya tahun lepas kita ada isu. Kita ada isu. Ada satu pihak dalam UUM dia buat poster lah, Poster ni sebab kita sambut VIP datang dan dalam poster tu kita guna font. Font tu mereka ambil daripada website. Dan dalam website tu kan dia banyak kan sekarang ni yang free font. Tapi dalam website tu dia memang tulis free for personal use. Other than personal use, there are certain fees that you have to pay. So kita dekat UUM, pihak yang ambil ni dia pun mungkin kurang pasti waktu tu, dia kata untuk personal use. So dia sendiri tak tahu personal use dalam takrifan undang-undang kata apa. Dia guna sebagai poster untuk sambut VIP dan dia broadcast. Maknanya dia publish dalam Facebook, dia publish dalam web. Satu dunia lah boleh akses. Dan owner kepada font tu tadi hantar email kepada Liga Unit UUM. Maknanya dia minta lah untuk kita bayar. Yang pihak yang berkenaan tu cuba nak defend. Kemudian bila isu tu sampai kepada kami, kita nasihatkan kalau macam tu, maknanya cuba selesai cara baik, offer, kata kita bagi justification, kita memang bukan untuk profit oriented penggunaan poster tu, just untuk war-warkan saja. Dan kalau dia tak nak juga, maknanya kita buat permohonan maaf secara terbuka. Alternatively, last charge, kita bayar je lah jumlah yang dia minta tu sebab memang kita infringe. Apa maksud personal use tu? Hanya kalau untuk edaran dalam online ni, untuk akses 2 orang je. Lebih pada 2 orang, dia memang dah dianggap bukan lagi personal use. Sama juga kalau kata photostat buku kan. Setakat 2 salinan je. Kalau you buat 3 salinan dekat atas tu, maknanya itu bukan lagi dianggap sebagai personal use. So bila dianggap commercial use, 3 kopi di atas dianggap commercial use, memang kita terdedah kepada tindakan pelanggaran hak cipta. Okey kan Dr. Fizah? Ya, jelas. Okey, kemudian kita ada kategori derivative. Contoh mungkin ada rakan-rakan akademik yang ada juga kan duk buat kerja-kerja translation. So your translation work tu on its own boleh dapat copyright. Sebenarnya ada satu lagi kategori 2012 onwards. Kita juga ada copyright untuk performance. Maknanya kalau kata macam mereka yang buat persembahan pentas apa semua tu, dia ada copyright dia sendiri yang undang-undang bagi. Okey. Yang ni lebih kepada cara untuk mengelak pelanggaran copyright lah. Okey, yang ni saya bagi tahu tadi yang copyright voluntary notification system tu. Apa perkara yang perlu kita lakukan? Okey. Maknanya rakan-rakan akademik kalau kata di UUM hanya isi borang IP 001 yang saya kata ada dalam laman web Pusat Inovasi tu, just hantar yang tu je. Untuk akuan berkandungan ataupun statutory declaration ni, kita memang dah ada, ICC yang akan sediakan. Okay, yang akan sediakan. Dan in fact, yuran bayaran untuk pendaftaran hak cipta ke IPO juga adalah dibayar oleh universiti. Okay. Ini adalah contoh, okey, ini contoh kalau kata kita tengok kat sini, bijak wang yang gambar belah kiri tu. Bijak wang ni dia pernah menang pingat emas ya, hadiah utama lah 10,000 kategori hak cipta. Tahun kalau saya tak silap lah 2018. Staf UPM yang buat ni, dia buat bijak wang ni maknanya dia ajar dia antara produk yang dia hasilkan tu ialah sebenarnya buku akaun macam buku akaun kira-kira simpan duit untuk daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga universiti. So yang ni dia menang kategori pertama hari tu, kategori emas 10,000. Staff yang buat tu dia baru dapat professorship tahun 2020. Okey, ni Prof Fazli daripada UPM. Dan PTPTN memang ambil kit bijak wang ni, dia beli semua produk Prof Fazli ni, dan kit bijak wang tu memang dibagi kepada semua pelajar IPTA, IPTS yang mendapat pinjaman PTPTN. Cara macam mana nak mendidik supaya mereka lebih peka kepada
literasi keuangan. Kemudian yang belah kanan tu sebenarnya hasil daripada reka cipta oleh pensyarah UTM. Dia buat yang ni drone kan. Okey, komponen dalam drone ni, yang ni sebenarnya kertas tebal yang dihasilkan daripada pokok nenas. Sebab Johor kan ada ladang nenas, setiap kali selepas lepas ladang harvest nenas tu, pokok-pokok tadi ditebang dan dilonggokkan. So tak ada apa-apa hasil di situ, dia menyebabkan ular-ular berbisa tu datang, banyak binatang berbisa lah, menjadikan timbunan pokok nenas tu sebagai rumah sementara mereka, dan dia membahayakan penduduk di sekitar kawasan tersebut lah. Jadi penyelidik UTM mereka telah menghasilkan satu invention yang menggunakan kitar semula daun nenas tadi tu dan menghasilkan kertas yang memang kuat dan dia dijadikan sebagai komponen drone. Yang ni juga menang anugerah peringkat kebangsaan. Okey, so setakat tu penerangan berkaitan dengan konsep IP. So kita buka lah kot kalau ada sebarang persoalan daripada rakan-rakan semua. Ada soalan tak? Tak ada? Boleh bertanya sekarang Q&A. Boleh. Sementara tu Dr. Hafiz ada share something kat chat, maklumat berkaitan dengan helpdesk ICC setiap hari Selasa 2:30 hingga 4 petang. So kita boleh pergi ke ICC lah atau berurusan berkaitan dengan hal-hal perolehan harta intelek ni kan. Ya, betul. Pula apa permohonan harta intelek. So this one is not integrated with anything like you have to type in. Maybe if you have somewhere else, you can Cik Bahar ada soalan? Cik Bahar Ya. ada soalan? Tak ada. Oh, Cik Bahar on tadi ada soalan. Sorry. Okay. QA. Assalamualaikum, Dr. Ica. Waalaikumsalam. Ya, Sophie. Ada satu soalan tadi kan Dr. mention about literary works tu boleh copyright. Kita termasuklah tadi, yalah, nak tanya. Kan macam kita punya research proposal ni yang kita duk submit kan, contoh macam kita submit ke FJS ni kan, dia ada tak possibility untuk kita copyright research proposal sebab kadang-kadang kita dapat tak lepas tapi macam bila ada research apa-apa kan pendidikan rasa macam kita punya research idea je kan. So macam kita sembang kadang copy tu tak acil lagi betul ada orang buat tak apalah so kita copyright. Dan kalau macam research proposal ni memang yang terprinted dah pun. Tapi ada tak macam mana kita tak copyright kan dia? Apa tendensi untuk dicelup tu memang sangat besar ke? Yang ni masa roadshow RIMC tu ada orang tanya kan? Sebab sebenarnya kalau kata kita memang rasa benda tu valuable, memang boleh kalau kita nak copyright. In fact sebenarnya kalau kita tak pergi daftar dekat MyIPO pun kita boleh claim sebab kan tadi syarat dia tu dia tidak ada syarat pendaftaran, dia automatically protected once the three conditions have been fulfilled tu. Yang 3 syarat tadi yang originality, transform into material forms, kemudian syarat yang qualified under the law tu. Okey. Tapi kalau kata memang kita boleh pastikan memang ada orang ambil dalam konteks research proposal tu lah kan. Selalu yang jadi macam tu kan Dr. Sobi, bila mungkin yang round yang kita apply tu kita tak dapat. Tapi tiba-tiba tahun depan proposal tu macam sama tapi orang lain yang dapat. Macam itulah. So pada itu kalau kata kita memang boleh prove yang benda tu sebenarnya substantially adapted from our original proposal tu, kalau kita nak bawa untuk tindakan selanjutnya memang kita boleh buat pun. Ada channel lah ya. Ada channel. Ya, ada cara. Maksudnya ada good grounds untuk kita bawa legal action. Okay. Sebab in fact, in reality, not only research proposal, sebenarnya business proposal yang dekat luar tu, in realitinya memang pun
dikopi oleh pihak lain. Adalah sejauh mana lah kita punya kesedaran tu kan, Ya, kita nak protect our work. ya. Yang ni maknanya nanti mungkin kita boleh usulkan jugalah kepada RIMC, ada cara tak untuk kita protect UUM research proposal tu, sebab dia memang once dah submit tu dia at least accessible to panels kan. Dan dia subject kepada ataupun terdedah kepada untuk orang lain ambil lah benda tu. Betul, true. Thank you. Ada satu soalan dalam chat, Dr. Khadijah. Cik Bahar tanya, Prof, apakah perlu buku kita di UUM Press? Kita mohon hak cipta melalui MyIPO yang ada sedia hak cipta. Pasal buku. Oh, okey. Kalau buku-buku kita yang kita terbitkan dengan UUM Press, yang tu kita tak payah pening kepala dah, sebab UUM Press dia protect, copyright tu dia ambil. UUM Press ambil sebab kita sebagai penulis bila kita submit kepada penerbit UUM Press, kita kan ada sign satu borang untuk transfer copyright kita kepada dia. So yang buku-buku yang diterbitkan oleh UUM Press, copyright tu memang menjadi hak milik UUM Press. Jawab tak soalan tu? Okey. Kalau modul kita macam lagi pada program kita kan? Okey. Okey. Kalau yang modul-modul tu setakat yang kami semak dengan UUM Press, untuk modul yang kita buat macam lebih kurang macam buku teks juga sebenarnya kan, untuk kursus-kursus tertentu di pusat pengajian tu, yang tu memang UUM Press dia tak claim copyright. So kalau yang modul macam tu yang kami cadangkan setakat ni lah, sebelum pergi publish dengan UUM Press tu, bawa modul tu untuk kita copyrightkan dulu, bawa ke ICC dulu. So maknanya once modul tu dah dicetak, nanti dia dah ada copyright, dah ada nombor pendaftaran copyright dengan MyIPO tu, maknanya yang tu nanti kita boleh masukkan sebagai apa? Sebagai KPI kita, dan juga dia akan bantu KPI school di situ untuk kategori copyright lah. Saya menjawab tak soalan tu? Kira technical problem kot di pihak Cik Bahar. Mungkin boleh tulis kat dalam chat kot respon Cik Bahar. Dr. Noriza ada soalan? Ya, saya nak tanya Dr. Khadijah mengenai copyright. Katakanlah kalau kita buat training ke apa ke dekat mana-mana organisasi, modul yang kita bagi training tu, adakah ianya boleh dijadikan macam copyright? Itu yang pertama. Keduanya adalah macam tadi disebut tentang broadcasting di situ. Kalau contohnya macam saya banyak membuat skrip ataupun projek-projek student dan sebagainya. So macam idea proposal, sinopsis, skrip dan elemen-elemen dalam storyboard, draft di dalam tu yang diproposkan oleh projek yang kita buat, adakah ianya juga boleh dijadikan copyright pada masa yang sama? Dan yang ketiganya adalah misalnya tadi disebut contohnya macam
kita ada research grant misalnya kan, tetapi ialah saya pun baru tahu contohnya macam outcome research tu katakanlah model ke, instrumen model yang kita bina ke, instrumen yang kita bina ke, bolehkah ianya dijadikan copyright, sebab kadang-kadang ada timbul juga isu juga di mana kita adapt model orang lain dan sebagainya, tiba-tiba orang tu guna jadikan dia macam hak kopi cipta dia, sedangkan kita tidak ada black and white benda tu. So tiga benda tu boleh tak, tiga persoalan saya tadi, boleh tak ianya dijadikan bahan copyright untuk publication di dalam perkara ni. Itu saja Dr. Khadijah. Okey, terima kasih Dr. Nuriza. Yang first tu modul training. Ya, modul training tu kan syarat copyright tadi, yang syarat yang pertama originality. Dengan syarat konten modul yang kita hasilkan itu kita tak tiru daripada orang lain punya. Tiru di sini maknanya kita tak ambil substantially daripada karya orang lain. Maknanya kita mungkin berdasarkan buku-buku ataupun teori-teori tertentu, tetapi development of the content tu sebahagian besarnya adalah kita punya. Susunan kita punya, kita yang buat arrangement terhadap konten kepada modul tu tadi. Yang pertama tadi tak tiru, bila kita buat arrangement kita sendiri menggunakan effort dan kreativiti kita sendiri, walaupun kita berpandukan kepada buku tertentu ataupun teori tertentu, pada ketika itu kita dianggap telah letak sufficient works untuk menjadikan karya tadi sebagai asli. So jawapan dia, kalau kata telah memenuhi syarat keaslian tadi, jawapan dia memang modul training tu memang boleh di copyright lah. Okey. Dan yang kedua, untuk skrip dalam draft dalam storyboard yang dihasilkan untuk skrip penyiaran dia. Okey. Yang tu juga jawapan dia sama dengan modul training tadi. Makna kata even kalau kata skrip pengacara majlis, yang tu pun sebenarnya kalau kita menghasilkannya sendiri memang boleh protect bawah copyright. Okey. Dan yang ketiga, model ataupun instrumen daripada hasil grant research kan. Yang ni maknanya kalau kata model ataupun instrumen tu, katalah model tu dibangunkan oleh ahli, model ahli. Model ahli ni dia adalah orang yang pertama yang hasilkan model tu. Sekarang ni kita tengok pada model ahli tu, kita nak buat modification ataupun adaptation tertentu. Dan kita buat beberapa penambahbaikan terhadap model yang dibangunkan oleh ahli tu. So kita boleh submit untuk copyright, tapi maknanya dalam tajuk model kita tu adaptasi daripada model ahli dan kita namakan apa nama model kita tu. Okey. Macam instrumen soalan pun kita bina sendiri, apa kita boleh juga copyright juga benda tu kan Dr. Khadijah? Ya, betul. Ya, okey. Tapi maknanya kalau kata ada adaptation ataupun kita memang berpandu daripada teori ataupun model asal tu, kami kalau di ICC saya selalu sarankanlah kita acknowledge yang asal tu, tapi kita letak kat situ sebagai modification ataupun adaptation from apa-apa tu. So kita nak mengelak juga daripada bila once kita dah register tiba-tiba ada orang claim, you sebenarnya ambil saya punya, contoh macam tu lah. Okey. Terima kasih Dr. Khadijah. Ada lagi? Ada lagi nak bertanya? Assalamualaikum, Dr. Halijah. Waalaikumsalam. Ya, Dr. Nursia. Ya, saya ada hantar artikel ke Bernama. Okey, kemudian baru ni bila duk buat searching tu, saya terjumpa artikel itu dipublish di Harakah Daily. Tapi nama orang lain? Nama saya juga. Cumanya depa adalah depa macam ambil gambar saya tu, depa jadikan banner besar sikit lah, lain sikit daripada Bernama punya tu. Dia letak sumber Bernama, semua memang sebiji lah. Saya punya maklumat pun semua sama. Cuma dia letak di bawah tu Bernama, link ke Bernama. Tapi link tu ke Facebook Bernama, bukannya link ke website Bernama. Okey. Saya terfikir copyright, sebab copyright tu yang Bernama pegang lah kan. Walaupun kita hantar tu, Bernama tulis kat situ lah clause. Pandangan tu adalah pandangan peribadi penulis semua tu kan. Tapi bila Harakah publish tu,
dari segi copyright tu macam mana? Dr. Nosia sebenarnya boleh je kontak Harakah tu tanya sama ada bila Harakah publish tu dia minta kebenaran bernama tak? Walaupun dia bagi link tu tak semestinya tak ada pelanggaran hak cipta. Especially contoh katalah saya percaya je kalau kata media selalunya dia memang akan letakkan copyright of that particular media. Maknanya Betul. pertama lah kan. Ya. Sebab kalau dia tak minta kebenaran daripada bernama, maknanya dia memang melanggar copyright bernama tu lah. Dia letak tu lah link tu kan. Dia tulis dalam bernama tu. Sebab yang tu maknanya boleh kontak Harakah sendiri tanya. Sebab saya takut juga selagi kita kata dia infringe copyright tu, tapi mungkin dia media among media ni dia mungkin juga sebenarnya dah ada arrangement mereka yang sendiri. Saya share, nampak tak saya share screen ni? Ya, betul. Yang yang ini yang di Harakah lah. Di bawah tu dia letak ini kan, sumber bernama tu. Bila klik ni dia akan pergi ke Facebook bernama, bukannya pergi balik ke link page yang artikel original saya tu. Artikel yang dikeluarkan tu kan. So saya rasa kalau macam ni, saya rasa lah, tapi yang ni bukan legal advice Ya. Kita pastikan dengan Harakah, tapi saya rasa dia mungkin sebenarnya ambil daripada bernama dan mungkin tak minta kebenaran. Sebab ini yang saya tunjuk ni adalah artikel bernama. Yang ni yang sekarang ni yang bernama yang asal tu. Yang asal tu. Ya, Sebab boleh. memang dia tulis adalah pandangan penulis semua tu kan. Ya. Memang ada copyright di bawah ni, copyright bernama. Ya. Cuma bila Harakah publish tu dia macam tu lah. Dia ambil mas biji lah. Dan gambar saya pun dia ubah dia letak macam ni. Ya, betul. Yang ni maknanya Dr. Nosia boleh kontak Harakah dan tanya direct dengan Harakah. So saya tanya mereka dan dia nak minta clarification lah sama ada mereka dah dapatkan. Ya. Sebab kadang-kadang bila disiarkan oleh, sebab Harakah dia mungkin base politik kan. Ya. Kita saya faham, walaupun saya faham, maknanya kita boleh kontak Harakah sendirilah tanya minta kepastian daripada dia dulu. Okey. Dia sama juga sebenarnya macam perasan tak nota-nota kita yang student share dalam Course Hero, SlideShare, Akademia, dia orang tu publish nota kita tu tanpa kebenaran kita sebenarnya kan. Dia tak pernah bertanya dengan kita boleh ke tak. So sebenarnya kalau kita tak setuju, student ambil nota PowerPoint kita kemudian dipublish tu sebab dia orang ni dapat duit sebenarnya. Kita boleh je kontak kepada owner platform tersebut. Kalau Course Hero, kita kontak Course Hero lah minta supaya nota-nota kita tadi diturunkan. Sebab student dia share dekat situ sebab after how many viewers tu, saya difahamkan lah student tadi dibayar oleh owner platform online tu. So lebih kurang samalah dengan isu Dr. Nosiah tadi tu. Okey, terima kasih Dr. Raja. Ya, sama. Ada lagi ke Dr. Fuzul? Ya, ada pandangan dari Cik Maha. Elok tanya Harakah sebab bernama ni pun ada jual bahan berita kepada agensi berita lain katanya. Itulah tu yang kita takut tu. Takut ada arrangement among media tu sendiri kan. Tanpa kita tahu. Kalau tak ada soalan dah, saya rasa saya nak pada dia. Saya satu soalan je Dr. Khadijah, saya Hafizah sini. Saya nak tanya pandangan Dr. Khadijah, bila kita hantar macam model instrumen ke ICC untuk kita copyrightkan, macam mana prosesnya? Maksudnya memang dia boleh check kan sama ada that particular produk ataupun penulisan tu adalah memang at least 50% from kita. Sebab ni mesti ada dia punya database kan to check pastikan kita tulis adalah benda yang substantially us, not the other person. Okey. Terima kasih Dr. Hafizah tanya soalan ni. Disebabkan soalan Dr. Hafizah ni, saya nak share lah juga borang ICC. Okey, boleh nampak tak dekat skrin sekarang? Yang ni borang permohonan pendaftaran harta intelek lah. Okey, kalau tengok dekat sini, kita minta maklumat-maklumat ni kan? Betul. Okey. Di belakang ni,
perakuan oleh ketua Parika Cipta ni kena tik semua tu. Kemudian ada satu bahagian, okey, nampak tak ni? Saya turunkan kat bawah. Yang ni sangat penting kepada dekan ataupun siapa yang jadi pengerusi Jawatankuasa Inovasi dan Perkomersialan Pusat Pengajian. Okey, cerita dia untuk copyright macam ni. Di MyIPO, dia tak bertanggungjawab untuk semak application kita tu dengan mana-mana hak cipta orang lain yang sedia ada. Sampai je dekat dia, bila memenuhi kriteria yang dia dah tetapkan tu, dia bagi je. Tapi dia ada reason. Sebab bersama dengan borang application ni, ICC, dia syarat MyIPO sebenarnya, tapi ICC yang tolong sediakan akuan berkanun. Akuan berkanun, saya tak pasti akuan berkanun, sepatutnya ada je dalam komputer saya ni, saya boleh share. Okey, dalam akuan berkanun tu, apa yang kami sediakan ialah lebih kurang, akuan berkanun tu maksud dia akuan bersumpah. So di situ ada klausa yang kami sediakan di mana pemohon kepada hak cipta tadi, dia mesti mengaku dengan sebenar-benarnya bahawa karya yang dia nak hantar untuk pemfailan hak cipta ni adalah karya dia sendiri. Di situ dia dah declare dah. Dia tak tiru orang lain punya, dia tak ambil orang lain punya. Kalau dibangunkan bersama ataupun karya tu dihasilkan bersama, dia hasilkan secara bersama dengan co-authors yang ada nama dalam borang tadi. Okey, kesannya ialah, let's say, katalah sebenarnya kita ambil benda tu daripada satu textbook, tapi textbook tu masa kita mengaji zaman, katalah kita mengaji di South Africa. Textbook tu tak ada orang pun perasan di Malaysia ni ada. Tapi kalau orang di seluruh South Africa tu, dia mesti tahu benda tu. So kita pun ambil lah model tu katalah dibuat oleh Encik B di South Africa. Seluruh South Africa tahu ni. Model tu dibangunkan oleh B dia tadi. Tapi kalau kata tanya orang Malaysia, tanya orang Indonesia, ASEAN lah, 90% mesti tak tahu. Kecuali mereka yang pernah belajar di South Africa. Okay. Sebab tu pentingnya akuan berkanun tadi. Akuan berkanun tu kalau kita mengisytiharkan sesuatu yang tidak benar, dia kesan dia dari segi undang-undang kita boleh diambil tindakan undang-undang, dan kesan selanjutnya hak cipta yang kita dah daftarkan tadi boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Di sini dalam borang ni saya tekankan sekali lagi, harap-harap Dr. Sobi ada lagi dekan atau pengerusi Jawatankuasa Inovasi. Bahagian ni bukan dua-dua, dekan dengan pengerusi kena sign, salah seorang je. Kalau pengerusi Jawatankuasa Inovasi dah sign, dekan tak perlu sign lagi dah. Di sini sebab ni adalah penambahbaikan yang pihak ICC buat untuk kita mengatasi masalah cetak rompak ataupun kita tiru orang lain punya lah ni. Jadi contoh kalau dalam bidang komunikasi, kami di ICC kami bukan pakar semua bidang orang lain kan. Jadi mereka yang berada di pusat pengajian, anda lah yang lebih arif dan lebih maklum apa hasil-hasil kerja yang dia hasilkan oleh rakan-rakan di pusat pengajian anda. Okey. Jadi pengerusi ataupun dekan sebelum sign borang ni memang kena pastikan di situ yang karya yang nak didaftarkan hak cipta tadi sebenarnya bukanlah karya yang ditiru daripada mana-mana model yang terkenal ataupun dia kalau kata yang perkara yang terkenal yang orang dalam bidang subjek tu dia wajib tahu. Kami di ICC kami tak tahu. Tapi di komunikasi maknanya kalau berkaitan dengan komunikasi kami jangkakan orang di komunikasi benda yang dia wajib tahu, maka pada ketika itu dialah yang akan bagi penilaian memang benda tu adalah hasil daripada pemohon sendiri, bukan yang ditiru daripada pihak lain lah. Okey, maksudnya clear kita lah, kita sebagai pakar in a way lah kan, kita pakar kita yang semak untuk pastikan ia benda yang asli lah. Betul, okay, betul. Okay, terima kasih. Terima kasih juga Dr. Fiza tanya soalan tu. Terima kasih, it's a good explanation because I thought selama ni ada database, maksudnya kita hantar kepada IPO kan? Ada database yang check tak, maksudnya adakah benda tu asli ke apa, ada persen ke, macam turn it in tu. I thought okay, faham, terima kasih.
Sebab yang untuk copyright ini memang My IPO sendiri dia dah buat disclaimer. Dia tak nak check, dia kata. Sebab copyright kan banyak kan. Betul, banyak. Itulah kalau kata ada data sebenarnya kadang-kadang kita di ICC pun kita rasa macam suspicious. Kalau kita rasa familiar je, kita type je dekat Google. Keluar benda yang kita rasa kita suspicious tu keluar. Betul. Sebiji benda tu. Macam tu lah. Jadi kita boleh detect dengan awal kan sebelum kita hantar. Nak bayar betul nanti kan. Betul Dr. Fiza. In fact kan kalau Turnitin tu pun sebenarnya yang ni pun saya dimaklumkan oleh student postgrad saya. Turnitin tu pun sebenarnya kita telah dikalahkan oleh pelajar-pelajar yang memang bijak manipulate Turnitin tu. Contoh, kalau kata thesis tu di-publish dalam bahasa Perancis. Dia masuk Google Translate, dia tukar ke dalam English, kemudian katalah dia tulis thesis tu dalam bahasa Inggeris. Turnitin memang 300% tak boleh detect. Bahasa berbeza, dia punya struktur ayat berbeza kan. Ya, yang tu maknanya kita dikalahkan lah dan rupanya memang ada berlaku kes juga dekat UUM yang macam tu lah. Tapi kita sebab kita tak boleh detect pada masa pelajar tu bergraduasi kan. 6 tahun lepas tu baru kita detect, tapi tak tahulah apa tindakan kita setakat ni. Maksudnya benda tu rekod tu adalah kecuali kalau orang tu minta lah, kalau kata orang asal tu tahu dia bolehlah pergi buat aduan kan. Ya betul. Kalau orang asal tak tahu ataupun mungkin orang asal tu tahu dan dia pun tak nak ambil tindakan, maknanya tak ada apa lah. Betul. Itulah maknanya setiap sistem yang kita bangunkan tu pun of course lah ada kelemahan yang orang boleh manipulate semula lah. Cuma kita ambil langkah-langkah untuk minimizekan injury tu. Yang itulah effort di pihak ICC. Okay, terima kasih. Satu soalan berkaitan dengan copyright ni daripada Cik Baha. Berapa tempoh masa kelulusan untuk dapat copyright daripada IPO? Kalau yang sebelum ni, Dr. Fiza ada jawab dah sebenarnya. Dr. Fiza ada jawab ni, 30 hari kerana ICC perlu mengurus. Cuma yang sekarang ni, dia kalau tak silap saya start daripada 2 hari bulan Februari tu. My IPO bagi option juga untuk kita submit secara online. So kalau yang online tu kita assume less than sebulan lah. Sebab setakat ni memang kita masih lagi buat secara pengantaran secara fizikal lah ke pejabat My IPO tu. Ya, okay. Tapi saya nak tambah sikit, tapi kalau kata staff SMTC, mana-mana staff pun perlu melalui ICC lah. Kalau kata online tu kena melalui ICC macam mana pun. ICC yang akan uruskan. Ya betul. Yang urusan online tu ICC yang uruskan, bukan kita buat secara individu. Kalau secara individu kira dalam KPI universiti nanti. Okay. So 30 hari dah lebih kurang masa dia. Ya, lebih kurang 30 hari. Alright, so rasanya tak ada soalan dah kot. Kalau tak ada, mungkin saya pulangkan balik ke Dr. Hafizah untuk pre-post test ni. Okey, tadi dalam chatbox saya dah share yang sebelum pada taklimat kita bagi yang pre je lah, before taklimat. So sebentar tadi saya dah share lagi satu Google Form yang selepas daripada taklimat, apa yang kita nak tengok lah outcome daripada taklimat ni, apa yang telah diperolehi daripada pensyarah semua lah, pensyarah SMTC ni. So nanti kita nak buat penambahbaikan apa yang perlu kita buat pada semua pensyarah, sama ada kita perlu menambah konten kepada kita punya taklimat ataupun kita perlu buat bengkel lagi ke, bengkel hands on ke, macam mana ke. Itulah tujuannya kita buat Google Form tu yang selepas tu lah. Okey, saya rasa sampai takat ini je kot Dr. Mahfuzah. Ya, tapi sebelum tu ada permintaan share semula QR code. Untuk share semula. Okey, sorry. Ada terlepas tadi kot. Terlepas. Okey. Sambil isi post test ni. Alright. So bagi pihak ICC kami mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak SMMTC pada yang bersediakan, kepada Dr. Mahfuzah selaku moderator pada hari ini dan semua staf SMMTC. Sekiranya ada sebarang bantuan yang diperlukan daripada pihak ICC,
sila-silalah menghubungi kami di ICC dan insyaAllah kami bersedia untuk membantu tuan-puan rakan-rakan akademik semua. Ya, Ya, ya. terima kasih kembali. Cuma nak tanya, perlu grup foto ke? Ya, ya, perlu. Tolong buka video. Dan silakan semua on video untuk grup foto. Tolong on start video. Dia record kami lah, sekali lagi bos tanya. Bos tanya berapa orang partisipan. Alhamdulillah kita ada lebih kurang 37 kot paling ramai tadi saya nampak. Ramai. Penyertaan daripada Semua members. staff berapa Dr. Mahfuzah? Kita ada lebih kurang 60 lebih kot. Saya pun kurang pasti. Dr. Subianto ada kat sini? Dah tak ada keluar dah. Saya rasa yang aktif dalam TD ada dah Hafizah berapa 70 ada? 70. Aktif 50 lebih, approaching 60. Approaching 60. Oh, ramai juga. Jadi half daripada semua staff lah. Okey. Yang mana yang baru-baru tu Mai, like ICC. Yang mana Dr. Pin selalu dah main ICC kot. Yang mana baru-baru tu Mai lah. Kita nak kenal juga staff-staff baru ni. Apa dia? Nak kenal juga dengan staff-staff baru. Okey, saya nak tengok gambar lah. Okey. Tolong buka video. Ada beberapa skrin kot ni. Satu skrin tak muat. Muat semua. Oh, yang itulah sebab saya tak pastilah kalau orang luar nak masuk di pertahan macam mana kan. Hadi mute. Hadi. Kalau kau nak seduh dengan saya bolehlah saya masuk. Yolah Di. Saja jadi ni. Okey dah ke? Ada 2 skrin kot. Okey, dah selesai dah. Thank you. Okey, Alhamdulillah. So QR code lagi sempat Yang siapa yang belum scan ada lagi? Belum saya share sekali lagi. Alright. Okey. QR code. Tak ada ni. Jap. Kita boleh share. Jadi Azad. Oh, green screen ni tak kursi. Nampak lah ni. Pelik serabut gila. Tak, saya Petin tu, green screen tadi tu. QR code. Ni nampak muka itu. QR code tak ada. Sat. Jafizah tengah. Tapi borang free post test tu boleh lah tu. Ada PBU kot Rasa macam ada PBU. Tak pasti. Ada PBU ke Hafizah? Okey, silakan. Ada. Kita bagi PBU nanti. Okey, good. Alhamdulillah. Terima kasih. Right. Terima kasih semua. Nanti main Terima kasih SC. semua. Lepas ni boleh arrange kita buat hands on pula untuk isi borang. Okey, InsyaAllah. Ah. Kita tengok kejap. Terima kasih Hafizah. Alright, okay. Assalamualaikum. Saya biar dulu lah sekejap. Salam. Terima kasih MMTC lagi sekali. Terima kasih semua. Alright. Alright. Nanti nak minta yang recorded. Nanti saya share dengan doktor. Okey. Alright.